ya lebih kurang macam tu. Minta Okey, ruling take untuk note. itu. Okey, terima kasih. Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Tita Seri Paduka Baginda di-Pertuan Yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Datuk Speaker, pembentukan kerajaan perpaduan yang pertama dalam sejarah negara kita di bawah pimpinan Perdana Menteri ke-10 dan saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membawa Malaysia kepada era politik yang baru. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas titah baginda yang tepat pada masanya mengenai kepentingan untuk mengembalikan kestabilan politik. Rakyat Malaysia, terutamanya rakyat Sabah, mempunyai harapan dan tuntutan yang sangat besar kepada kerajaan perpaduan untuk memimpin negara keluar daripada arus semasa dengan pelbagai krisis sama ada kemelesetan ekonomi, peningkatan kos sara hidup, isu kesihatan awam atau masalah perumahan. Rakyat mengharapkan kabinet baru akan dan semua pihak untuk menangani masalah isu-isu ini dengan segera. Datuk Speaker, kesejahteraan rakyat perlu terus menjadi keutamaan bagi mana-mana kerajaan yang bertanggungjawab. Akhir tahun lepas berlaku kejadian resapan air laut ke dalam takungan loji rawatan air utama di Segalut Sandakan dan akibatnya 70% penduduk di Sandakan perlu menggunakan air yang mempunyai kandungan garam yang lebih tinggi daripada biasa selama 3 bulan. Berapa lamakah kami akan perlu menunggu sebelum isu ini dapat diselesaikan dengan sepenuhnya dan sebaiknya? Saya meminta agar Jabatan Kesihatan untuk menyiarkan semua laporan ujian yang telah dijalankan setakat ini mengenai kualiti bekalan air di Sandakan dan menyiasat kes-kes alahan yang dilaporkan di daerah ini. Ini adalah kesihatan awam yang serius dan rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan yang sebenarnya berkenaan perkara ini. Jadi Datuk Speaker, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalu-ngalukan pengumuman Kementerian Kesihatan pada tahun lepas bahawa Hospital Duchess of Kent di Sandakan akan dinaik taraf menjadi Hospital Pakar Major di Sabah sama seperti status Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu. Bilangan perkhidmatan pakar di Hospital Duchess of Kent iaitu HDOK akan ditambah daripada 18 kepada 49. Jadi saya berharap Kementerian Kesihatan akan menyegerakan program menaik taraf di bawah RMK12 ini kerana HDOK kekal sebagai hanya satu-satunya fasiliti hospital awam kami di Sandakan walaupun populasi di daerah ini telah meningkat dengan ketara sejak 20 tahun yang lalu. Datuk Speaker, disebabkan oleh faktor geografi dan sejarah, Sabah tidak boleh dan tidak harusnya dianggap dan diuruskan sama seperti salah satu daripada 13 negeri lain di negara ini dengan taburan penduduk Sabah seramai 3.8 juta. Jadi oleh itu MA63, MA63 juga merupakan bukan tentang kita orang Sabah mau melawan orang Semenanjung. Ianya adalah mengenai bagaimana kerajaan menggubal dasar strategi dengan peruntukan yang wajar dan diperlukan untuk memenuhi aspirasi semua rakyat Sabah. Jadi untuk mengurangkan jurang, Sabah memerlukan satu lapangan terbang antarabangsa sekunder, universiti penuh dan pelabuhan hub utama dan semuanya boleh direalisasikan di Sandakan. Jadi saya menyeru kepada semua menteri untuk membuang kerangka lama dan melihat serta memperkenalkan strategi baru untuk mengembangkan potensi dan kemajuan wilayah yang besar ini. Oleh itu, betapa mengecewanya warga Sabah untuk melihat perlahannya kemajuan fasa pertama lebuh raya PEN Borneo di Sabah. Hampir tiada pakej siap sepenuhnya sejak ia bermula dilancarkan pada tahun 2016. Pakej penting lebuh raya PEN Borneo yang menghubungkan Kinabatangan ke Lahad Datuk dan Telopik ke Tampuroli juga masih belum dilancarkan. Selain daripada PEN Borneo, kerja-kerja naik taraf jalan raya utama yang juga memerlukan perhatian segera daripada kerajaan untuk perkembangan sosioekonomi di Sabah dan keselamatan ribuan pengguna jalan raya di Sabah seperti Jalan Raya Persekutuan A22 antara Batu 32 checkpoint ke Sandakan. Kerosakan jalan raya yang tunggal dan juga sehala ini adalah sangat teruk untuk pengguna
untuk pengguna menuju ke Batu 32 dan juga daerah di sekitarnya. Projek libaran bypass ini telah diluluskan bagi mengatasi masalah ini, tetapi telah terbengkalai sejak bertahun-tahun lepas dan juga tiada tanda projek ini akan disambungkan. Selain daripada itu, lampu jalan di sepanjang jalan besar persekutuan juga telah rosak selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun kerana kerajaan Jabatan Kerja Raya sentiasa mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai belanjawan untuk membaiki lampu jalan. Ini adalah sama sekali tidak boleh diterima. Adakah kita perlukan berbilion-bilion ringgit untuk membaiki lampu-lampu jalan kita? Ataupun adakah kami memerlukan berbilion-bilion ringgit untuk memastikan tiada lubang-lubang besar di jalan raya kita? Kalau kita tiada cukup peruntukan, saya menggesa kementerian untuk memohon sama Menteri Kewangan, iaitu juga merupakan Perdana Menteri kami, dan saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan mengabaikan masalah rakyat, terutamanya mengenai keselamatan di jalan raya. Dan apa yang kami harapkan adalah komitmen dan rasa tanggungjawab kerajaan untuk melakukan yang terbaik untuk negara dan rakyatnya. Ya, Tuan Yang Dipertua, mengenai isu PTI pendatang tambah izin dan orang yang tidak berwarga negara di Sabah. Berdasarkan statistik rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia untuk tahun 2019, daripada jumlah kasar diterjemahkan bersamaan dengan 1.13 juta orang atau kira-kira 1 daripada 3 orang di Sabah adalah berdaftar sebagai bukan warga negara. Sama ada mereka adalah pendatang tanpa izin, pemegang PAS IMM 13, kad burung-burung, CJ banci, orang tanpa negara atau daftar lewat. Perkara penting di sini adalah untuk menimbulkan masalah, ianya akan menimbulkan masalah sosial dan keselamatan. Dan apa yang paling sedih adalah dinampak adalah golongan kanak-kanak stateless tanpa dokumen atau pengenalan yang dilucutkan hak untuk pembelajaran, rawatan perubatan dan akhirnya dieksploitasi. Jadi Tuan Datuk Speaker, saya juga faham isu warga negara ini merupakan isu yang kompleks kerana kerajaan persekutuan tidak menunjukkan sebarang komitmen untuk menangani masalah ini sejak 30 tahun lalu. Jadi saya berharap Putrajaya boleh mengiktiraf isu orang tanpa dokumen ini sebagai kebimbangan kepada keselamatan negara dan mengumpulkan political will dengan izin yang diperlukan untuk menyelesaikannya once and for all. Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai pendatang asing di Sabah atau RCI telah ditubuhkan pada tahun 2012 untuk melihat secara menyeluruh isu pendatang asing di Sabah. Justru saya menggesa kerajaan persekutuan bertindak dengan segera mengikut saranan RCI ini sebagai keutamaan negara. Datuk Speaker, sebelum saya mengakhiri ucapan saya sekali lagi ingin membawa isu kekurangan perumahan PPR dan mengakibatkan perumahan setinggan kita kian bertambah. Sandakan mempunyai paling banyak rumah setinggan dengan 6,516 unit. Ini bermaksud lebih daripada 27% jumlah keseluruhan rumah setinggan di Sabah adalah terletak di Sandakan. Dan apa yang menyedihkan adalah KPKT masih tidak mempunyai perancangan baru untuk menambah rumah PPR di Sandakan dalam tempoh 5 tahun ini dan tempoh yang 5 tahun yang akan datang. Bagaimanakah ini adalah logik dan munasabah? Saya berharap kerajaan baru kita akan menganalisasikan masalah ini sekali lagi. Jadi, Tuan Yang Dipertua, masalah rumah setinggan ini telah menyebabkan banyak kes kecurian elektrik yang berleluasa, pencemaran di kawasan rumah setinggan dan keselamatan penghuni yang tinggal di struktur rumah yang bahaya. Seluruh pesisiran pantai Sandakan dipenuhi dengan rumah setinggan dan akhir-akhir ini rumah setinggan jauh dibina di dalam hutan dan Majlis Perbandaran Sandakan tidak mempunyai peranan untuk membersihkan sampah sarap yang tersepar dan dibuang merata-rata dan kesemua sampah ini terus masuk ke laut atau tersepar di dalam hutan. Jadi segala inisiatif untuk membersihkan pantai tidak mungkin berjaya. Datuk Speaker, sememangnya ini adalah masa yang mencabar bagi Malaysia di mana kita perlu berhadapan dengan ancaman ketegangan geopolitik,
geopolitik global dan ketidaktentuan ekonomi dalam era pasca COVID-19. Jadi saya berharap di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, kerajaan baru ini akan tampil dengan strategi yang berkesan untuk melakar hala tuju negara ke hadapan. Dengan itu saya mengakhiri perbahasan saya hari ini. Sandakan memohon menyokong. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan